Selamat datang ke Peachtree Morning Show dari DCI. Cara bijak untuk mula hari anda. Selamat menonton. Hai sekalian, saya Rao dari Mexico. Kami jumpa lagi di Peachtree Morning Show. Kami juga ada Uta dari Berlin, negara Jerman, dan tentunya Geshe Michael yang beritahu kami rahsia-rahsia tentang benih-benih minda. Penderitaan minda, penderitaan minda bergurau saja. Hari ini 22 hari bulan Jun, hari Isnin. Kami akan ada rancangan ni 3 kali minggu ni ya. Terutamanya akhir minggu kerana episod khas iaitu episod ke-100. Wow. Terlalu cepat kan? Ya. Kami dah sediakan sesuatu untuk mengejutkan anda ya. Geshe Michael dan kaki tangan rancangan Peachtree. Sesuatu kejutan untuk anda semua pada hari Jumaat ni. Jadi marilah kita mulakan hari ini. Soalan untuk hari ini ya. Bolehkah anda tunjukkan ya? Baik. Mi pregunta es necesario que yo me vacune o puedo no hacerlo? Okey, soalan ni adalah dalam bahasa Sepanyol. Saya akan terjemahkan ya. Namanya Sofia dari Bandar Mexico. Dia tanya soalan yang menarik. Dia tanya, dia faham benih minda dan semuanya datang dari minda, dari benih-benih minda. Jadi dia bertanya mengenai vaksin. Jika semuanya berasal dari minda, perlukah saya dapat vaksin untuk mencegahkan penyakit tu? Itulah soalannya. Dan saya betul-betul ingin tahu pendapat anda berdua. Apakah pendapat anda ya? Apakah pandangan anda? Hal pertama yang muncul dalam minda saya ialah soalan aspirin yang terkenal tu. Ni kerana kami tertanya-tanya bagaimana aspirin berfungsi. Jika kita tak tahu sama ada ia berfungsi, adakah kita masih perlukannya? Kerana kadang-kala kita makan aspirin lalu ia berfungsi dengan baik. Tapi kadang-kala kita makan aspirin tapi tak berfungsi. Kemudian kita makan biji kedua dan kemudian kita mula tertanya-tanya apa yang sedang berlaku. Nampaknya tak berapa berfungsi. Malah makan ketiga bukan idea yang baik kan? Jadi idea yang mengenai ni apa yang sebenarnya ramuan aktif dalam aspirin. Adakah apa yang saya fikir tentang soalannya ialah mengenai vaksin? Jika semuanya berasal dari benih-benih minda, maka perlukah kita dapat vaksin? Jadi saya rasa soalan yang dia tanya ni menunjukkan dia seorang yang amat hebat. Sesuatu yang bantu kita rasa sihat atau ceria mesti wujud kerana kita bantu orang lain untuk berceria. Saya rasa dia mungkin dah banyak bantu orang lain sehingga nak tanya soalan sama ada tak perlu vaksin lagi. Apakah pendapat anda, Geshe Michael? Saya nak beritahu cerita yang lucu. Keistimewaan saya sebagai seorang tua yang suka bercerita. Hari ini kami bertemu di college dengan penutup muka. Kami bincangkan nak rakam beberapa video untuk Rusia dan negara China. Seorang kata 18 minit adalah baik. Kemudian seorang lagi kata tak, 15 minit lebih baik. Lalu saya bertanya, adakah ia berjaya sekiranya kita memilih 15 minit? Lalu seorang jawab, ya. Orang lain kata tak,
mesti sepanjang 18 minit supaya setiap orang sukanya. Lalu seorang lagi yang kata, tak, saya lihat video yang bagus semalam dia sepanjang 30 minit. Jadi saya rasa 30 minit. Jadi saya pun berkata, tengok ni, kadang-kala video 18 minit popular, kadang-kala video 18 minit tak popular. Kadang-kala video dengan penterjemahan serentak popular. Kadang-kala video sari kata popular. Kadang-kala video yang dirakam dari rumah sangat popular. Seperti filem yang saya sekarang ni, dalam dapur ni. Maka tiada yang popular kerana aspirin ini tak berfungsi. Jadi, Raul, adakah saya tak perlu makan ubat aspirin? Adakah ni bermaksud saya tak perlu rakam video? Bukan. Sebenarnya saya percaya bahawa kami harus bersiap sedia. Kami perlu muatkan stapler kami seperti kisah yang anda ceritakan hari itu. Kami harus bersedia dengan benih-benih yang betul supaya pada masa kita rakam sesuatu video atau makan ubat aspirin atau vaksin, ia selalu berfungsi. Kerana kami harus memahami benih terbuka apabila kami lihat ubat aspirin itu berfungsi, vaksin berfungsi atau video menjadi popular. Kami mesti faham apakah benih yang kami mahu ia terbuka dan kemudian kita berusaha tanam benih yang betul untuknya ya. Oh, biar saya dapatkan stapler ya. Itu adalah cerita yang baik tentang stapler ya. Yang penting ialah usahakan benih-benih supaya setiap perkara sentiasa berfungsi. Jadi message sini ialah bukan tentang pengambilan aspirin atau vaksin, tapi ambilnya dan pastinya berfungsi. Okey, saya nak beri ujian ya. Ini bagaikan vaksin ya. Haruskah saya ambil atau tak? Nampaknya dia adalah vaksinnya, nampaknya ia berfungsi. Oh. Nampaknya tak ada muatan stapler. Okey, ini bagaikan seperti vaksin kan? Jadi, apa yang saya harus lakukan supaya vaksin ini berfungsi? Okey, kita nak dapat vaksin kerana kita ingin jadi sihat, mencegah penyakit. Jadi, kita perlu pastikan seperti apa yang anda sedang lakukan sekarang. Semasa kita guna stapler, kita mahu ia berfungsi. Jadi, jika kita nak dia berfungsi, kita harus muatkan isi stapler dulu. Ya, begitu. Sama dengan vaksin, kita perlu muatkan dulu dengan biji-biji benih dengan menjaga nyawa orang lain. Bantu mereka supaya rasa lebih selesa dengan badan fizikal dan kesihatannya ya. Jadi saya rasa itu adalah benih yang tepat untuk dimuatkan agar vaksin berfungsi dengan baik. Uta, apakah pendapat anda? Ya, betul. Ini bermaksud kita harus sentiasa pastikan bantu mereka di sisi kita. Kami sering kata, sebenarnya tiada apa-apa yang bersentuhan dan tiada bahan yang bersentuhan, bahagian badan, permukaan, aliran darah atau lain-lain. Tapi sebenarnya kami sengaja perhatikan sama ada kami boleh bantu orang dengan kesihatan mereka dan kesejahteraan mereka. Jadi jika kami lakukan ini dengan niat yang baik, maka pada suatu hari kemudian kami tak perlukan vaksin. Saya takkan pergi ke sana kerana saya rasa ini adalah tahap yang sangat maju. Tapi saya rasa secara logik ialah jika benda-benda ni semua datang dari kita, maka kita mesti sengaja cari orang dan bantu mereka serta bergembira kerana kami dah bantu mereka. Kami kena faham apa yang kami sedang lakukan ialah tindakan memuatkan vaksin
atau pada akhirnya muatkan badan kita dengan banyak benih-benih sihat sehingga kita tak perlu vaksin lagi kerana kami telah imun secara automatik. Saya rasa apa yang penting ialah terdapat 3 tahap ya. Yang satu, anda dapatkan vaksin dari doktor dan ia berkesan kerana anda telah bantu orang lain dapat kesihatan badan. Jadi anda dapat vaksin dari doktor. Tahap kedua ialah sangat tinggi. Kami masih jauh dari situ. Belum lagi ya. Vaksin akan berkesan dengan segera. Kami tak perlu lakukan apa-apa, sudah dimuatkan. Tahap yang lebih tinggi ialah tiada kesakitan di dunia. Jadi tiada vaksin. Saya selalu memberitahu orang, rakan-rakan Cina saya, ketika mereka datang ke Sedona, saya bertanya, adakah anda ada spurs? Adakah anda ada spurs? Dan mereka datang dari China ke Arizona. Kemudian saya bertanya, adakah anda ada spurs? Dan mereka tanya, apa itu spurs? Dan saya berkata, anda tak boleh menunggang kuda di Arizona tanpa pemancu. Semua orang di Arizona akan memacu kuda mereka. Tapi mereka berkata, tiada orang menggunakannya lagi lah. Jadi spurs ialah sesuatu yang anda pakai kasut anda dan itu adalah sesuatu yang tajam yang anda pakai untuk menendang kuda anda untuk berjalan. Ia adalah sesuatu yang tajam pada kasut. Tapi kami tak pakainya lagi. Tiada sesiapa yang gunakannya lagi. Mengapa? Kerana tiada kuda lagi. Jadi bermakna mungkin kita dapat benih yang sangat baik di mana kami tidak perlu vaksin. Kerana penyakit itu dah hilang. Maka tiada penyakit seperti itu. Oh, itu yang terbaik. Oh, itu adalah tempat yang amat baik di mana tiada kesakitan. Jadi kita tak perlu vaksin atau aspirin ya. Ia sudah tak penting sama ada vaksin itu dimuatkan atau kerana tiada penyakit lagi ya. Saya terdengar sesuatu yang menarik di Amerika. Hanya terdapat 4 syarikat besar yang dapat hasilkan ubat untuk hentikan wabak corona. Hanya ada 4 syarikat yang cukup besar untuk buat ubat kerana perlu $1 bilion untuk cipta ubat yang baru. Salah sebuah syarikat rasa kecewa kerana mereka cipta ubat baru untuk Ebola yang bernilai $1 bilion. Dan kemudian tiba-tiba Ebola berhenti seketika. Jadi mereka kehilangan $1 bilion itu. Jadi apa kata tiba-tiba wabak virus ni berhenti seperti Ebola, maka kita tak perlu bimbang tentang vaksin. Oh, itu memang baik. Saya terfikir sesuatu di mana saya percaya ia adalah sesuatu yang tak sedalam sangat seperti apa yang anda sebut, tapi ia penting juga. Nyata di sini kita tak dapat lihat vaksin dicipta atau tak. Mungkin kita dalam persekitaran yang ada penyakit ni di dunia ni, contohnya wabak seperti ini. Kami boleh ada benih untuk lihat vaksin tanpa tahu sama ada dia berkesan. Tak tahu sama ada dah dimuatkan dengan isi stapler atau benih. Tapi kami tahu ada penyakit di sini dan sekarang kami tak dapat lihat vaksin. Sekarang kami perlu vaksin dan kami tak dapat ni lagi. Jadi saya percaya bahawa kita harus cuba dalam masa yang singkat. Saya rasa kita boleh berusaha pada benih kita untuk dapat lihat vaksin wujud sekarang. Kerana realiti menunjukkan bahawa kita perlukannya. Jadi mungkin boleh cuba cari apa jenis benih yang kita perlu untuk lihat vaksin wujud di dunia ini. Jadi apakah benih itu? Siapa yang anda bertanya? Saya? Biarkan Uta. Ya, di negara Jerman, kami dah nampak banyak benih melindungi nyawa-nyawa haiwan wujud. Banyak rantaian pasar raya dah mula menjual produk-produk vegan, termasuk pasar raya yang sentiasa potong harga yang kurang diperhatikan. Mereka bangga kerana ada produk-produk vegan yang terbanyak sehingga berjumlah 600 jenis yang berbeza.
Sekurang-kurangnya dalam minda orang, saya rasa kita perlu melindungi nyawa. Marilah kita bermula dengan nyawa haiwan, tak kira hubung kaitannya jelas atau tidak. Nampaknya orang nak buat demikian. Rangkaian pasaraya bertukar supaya dapat memuaskan pelanggan. Mereka telah bereaksi dengan sangat cepat. Dan saya rasa ini adalah petanda yang baik dan saya rasa ia akan berjalan lancar ke arah perbincangan kami. Jadi orang mula melindungi nyawa haiwan-haiwan. Mereka banyak berfikir di manakah sebenarnya perkara ini berasal dan sedang menuju ke arah yang betul. Saya rasa itu bagus untuk bermula. Keluarga saya membesar dengan makan daging kerana kami berasal dari negara Jerman. Kami makan daging dah jadi kebiasaan saya, kebiasaan hidup saya dan adalah amat sukar untuk berhenti. Jadi saya rasa ketika orang bertanya, saya cadangkan berhenti makan sekali seminggu. Jadi anda boleh berhenti pada hari Jumaat. Malah budaya lama orang Kristian ialah tak makan daging lembu pada hari Jumaat. Maksud saya ialah anda tak perlu buat perubahan yang besar. Tapi jika anda lakukan perubahan kecil dengan hati yang baik, maka saya rasa vaksin akan wujud. Seseorang akan cipta vaksin. Rao, apakah pendapat anda? Saya rasa ia adalah amat baik kerana sudah tentu menjaga nyawa dan melindungi nyawa bukan saja had pada manusia tapi haiwan juga ya. Saya suka tu. Saya teringat beberapa hari lalu saya terbaca di Facebook di mana negara China menghadapi gelombang COVID kedua yang berasal dari makan ikan. Dan saya tengah fikir pada akhirnya hal ini memaksa kita untuk berfikir mendalam sebelum kita bunuh haiwan lalu makan mereka. Kita nak jaga nyawa haiwan atau nak makan haiwan yang boleh merosotkan kesihatan kita. Tapi pada akhirnya kita terpaksa berfikir sebelum kita cuba membunuh haiwan dan saya percaya ini adalah benda yang baik daripada perspektif saya. Di Amerika, kilang-kilang daging merebak wabak ni dengan cepat. Beratus-ratus orang jatuh sakit di kilang daging. Ia sama juga di negara Jerman. Kebelakangan ini 600 orang dijangkiti. Mereka perhatikan hal ini tapi tak sedar akan hubungan mereka. Okey, tiba masanya, marilah kita buat rumusan ya. Uta, apakah nasihat bernas anda untuk soalan Sofia? Baik, saya nak cadangkan. Saya nak kata soalan ni soalan yang amat hebat ditanya oleh Sofia. Saya bercadang bantu orang lain untuk menjadi sihat dan kemudian mungkin dah termuatlah isi untuk vaksin dan saya juga akan cadangkan mendapatkan vaksin tu. Terima kasih. Sheila, adakah anda mahu saya mula dulu dan anda boleh habiskan? Saya lebih suka mulakan dan anda habiskan ya. Saya terfikir Jesus yang berjalan di atas air. Jadi Jesus berjalan di atas air dan saya percaya tu. Sama juga dengan budaya Buddha sama je, berjalan di atas air. Maka jika anda terlihat seseorang berjalan di atas air, anda kata, adakah saya perlu pakai jaket keselamatan di kapal tu kerana adalah kemungkinan untuk berjalan di atas air. Jadi saya rasa penting sebut cadangan kedua kepada Sofia ialah kita belum capai tahap tu lagi. Jadi kita harus pakai jaket keselamatan. Kita belum berkeupayaan berjalan di atas air. Walaupun tak ada seseorang yang berjalan di atas air, ini tak bermaksud saya berada di tahap tu. Tahap saya di antara kedua-dua ni. Jadi saya perlu pakai jaket keselamatan. Saya belum dapat berjalan di atas air lagi ya. Dan saya juga perlu ambil vaksin untuk melindungi diri saya dan orang lain.
Jadi saya berpendapat bahawa muatkan vaksin tu dengan memotongkan makanan daging sehari dan cubalah dapatkan persetujuan dari keluarga anda. Itu amat bagus. Cadangan saya ialah seperti yang disebutkan, mungkin anda tiada kebiasaan untuk makan vegetarian atau vegan, tapi cubalah satu hari dan lakukan dengan kesedaran untuk melindungi nyawa haiwan dan itu akan muatkan vaksin. Apabila anda bersedia untuk dapat vaksin, vaksin tu sudah dimuatkan dan akan berkesan. Dan itulah cadangan saya. Okey, habislah soalan Sofia. Terdapat beberapa pengumuman. Sila hantarkan soalan anda. Uta, sila tunjukkan email address tu. Sila hantarkan soalan anda. Anda dapat bantu orang lain yang ada masalah yang sama seperti anda, ya. Jadi sila hantarkan soalan anda, video selama 30 saat. Casey Michael dan rakan-rakan akan berusaha beri jawapan terbaik untuk soalan itu. Dan juga hantarkan muzik mix anda untuk playlist Jumaat yang akan kami mainkan. Dan tolong hantarkan ke email ini. Ingat, kami ada episod special surprise Jumaat ni, jangan terlepas, ya. Anai dan marilah kita tonton soalan esok, ya. Anai dan Eva akan jawab soalan ini esok, ya. Marilah kita tonton soalan esok. Hai, saya Barbara dari Austria, kawan saya Yurik dari Switzerland dan saya ada soalan. Kami pernah tinggal di bandar-bandar di mana hujan selalu turun, tapi sekarang hujan semakin kurang dan ianya menimbulkan masalah besar dalam bidang pertanian, kebakaran berpunca dari kemarau, punca air bawah tanah merosot. Masalah ini wujud di seluruh kawasan. Jadi apakah benih untuk hujan turun? Terima kasih. Maaf saya, namanya ialah Barbara dari Austria. Wow, soalan yang susah. Memang sedih bahawa anda berdua tiada untuk menjawabnya. Saya tak. Keshilah, anda ada kan? Oh, jangan tanya lelaki yang tinggal di gurun untuk bagaimana buat hujan, ya. Okey. Jadi terima kasih Keshilah bersama kami dan terima kasih kepada Uta. Jumpa lagi pada hari Rabu, ya. Jumpa pada hari Rabu. Bye. Bye. Have more coffee. It's Monday. Yes. Terima kasih menonton Page 3 Morning Show. Jumpa lagi.